Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Aina. Okay, my students today. Okay, so we go to the chapter 6, acid, base and salt. Okay, so in acid, base and salt, okay, you look here. There are a lot of the standard learning outcomes. Okay, so you look here 6.1, 6.2 until 6.11. Okay, so acid and base just only here. Okay, sini je. Pen mana? Okay, dia sampai sini je. Sampai sini je. Ini adalah acid and base. Nampak je salt ni 1, 2, 3, 4, 4. Just only 4 standard learning outcomes. Tapi sebenarnya dalam ni banyak ilmu yang kamu boleh dapat. Banyak benda yang akan kamu hafal. Saya cakap betul. Ini dalam ni. So, Aina sekarang berada di mana? 6.9. 6.9 for the preparation of salt. So, preparation of salt pun dah banyak dah sebenarnya. Betul? Dah hafal ke laram soluble salt, insoluble salt? Dah hafal? Hafal sikit-sikit. Okay, nanti kita buat test ya. Okay. Okay, so we go to the 6.1, the role of water in showing acidic alkaline properties. Okay, so we look here, okay, in your textbooks, okay, 6.1. Okay, kenapa, okay, selalunya kan, kenapa kalau kamu ambil lah, okay, sesuatu bahan kimia, letakkan kertas litmus. Boleh tak kertas litmus, the red litmus paper change to the blue color without the water? Can convert or not? No. No. Why? Because the function of water. What? Okay. The function of the water to show its properties of acid. Okay, so acid, okay, for here, okay, cikgu tunjukkan kamu yang penting dekat sini adalah definasi. Okay, definasi ni akan kemungkinan keluar suka hati dia lah dia nak keluar ke tidak. Tapi the term, okay, term yang kamu gunakan kena betul. Kalau term, okay, contohnya, okay, soalan tanya, what the meaning of acid? So, you say about the chemical ionized in water without the substance. That is wrong. Okay, and without the hydrogen ion pun salah. Okay, contoh kamu ada chemical substance ionized in water. Titik. Okay, to produce hydrogen ion tak ada. Itu dah salah. So, kamu untuk apa-apa definasi daripada start bab 2 sampai kepada bab 7, bab 8 nanti, definasi, kalau boleh kan, ambil satu kertas cantik yang ada color-color tu, kamu buatkan satu nota. Perempuan memang suka buat lipat-lipat senarai. Okay, start daripada kamu belajar bab 2, chapter 2 until now chapter, tulis kat situ. Apa yang cikgu cakap ada definasi, terus tulis dekat dalam tu. Nanti, waktu exam senang. Kamu dah ada definasi. Terus ingat saja. Ada tak Aina buat macam itu? Ada. Bagus Aina. Sebab mak dia mesti ajar macam tu. Definasi mesti ikut kepada buku teks. Jangan kamu tengok buku rujukan. Okay, tengok kepada buku teks. Kenapa? Sebab lembaga peperiksaan dia akan lihat kepada buku teks. Okay, buku teks yang dikeluarkan oleh KPN. Okay, so chemical substance ionized in water. Must in water. Okay, in water to produce hydrogen ion. So, we look for the equation here. Okay, this is we call ionic equation. Okay, this is the ionic equation. Why? So, because the product here is the anion and cation. Okay, ion number charge positive, cation, and the anion the negatively charged of ion here, chloride ion. Okay, so you look here, HCl. Okay, the arrow here show that HCl ionized. Okay, ionized. Ionized tu maksudnya dia menghasilkan ion.
Okay, daripada sesuatu bahan. Apa bahan tersebut? HCl, hydrochloric acid in aqueous. Okay, in aqueous. In aqueous mean in water. Okay, in aqueous mean in water. To produce hydrogen ion. So here is the hydrogen ion and this is the chloride ion. The important here is hydrogen ion. The production of the hydrogen ion. Okay, so you look here for the formation of hydroxonium ion. Okay, hydroxonium ion. Okay, you look here. Apa tu hydroxonium ion? Okay, HCl, that is a HCl. Okay, HCl. Okay, when combined with the water, hydrogen ion here will be combined with the water, H2O. Okay, H2O here to produce the hydroxonium ion. Saya nak tanya Aina, hydroxonium ion dekat sini ni ikatan apa ya? Ada belajar kan? Hydroxonium ion. Hydroxonium ion. Hydrogen ion. Hydrogen bond. So, dia attach dengan the more electronegative molecule, atom. So, that is a oxygen here. So, this is the hydrogen bond. Hydrogen bond. This is the hydroxonium ion and the chloride ion. So, hydroxonium ion also, okay, it is show the properties of the acid. Okay, so you look here. So, although hydroxonium ion are the actual ion existing in the aqueous solution that give the acidic properties, to simplify the explanation, we often use the hydrogen ion. So, maksudnya dekat sini, boleh juga menggunakan hydroxonium ion. In term, kamu nak menggunakan hydrogen ion pun boleh. Tapi kebanyakan orang in usual, kita guna hydrogen ion. Okay. So, kita lihat kepada untuk basicity. Basicity ni apa? Basicity tu maksudnya tahap keazidan. Berapa banyak bilangan, the number of hydrogen ion. The number of hydrogen ion produced by an acid, okay, by an acid molecule that ionize in water. So, acid boleh bahagi kepada 3 untuk basicity. Okay, untuk tahap keasidan dia. Okay, yang pertama monoprotic. Mono. So, when you look here, mono. Mono, that's mean one only. So, that's mean one only. So, produce one what? One hydrogen ion. Okay, one hydrogen ion. Di. Di is a 2. Mention of the 2. So, 2 mean diprotic to what? To hydrogen ion. Okay. So, you look for the tri. Okay. Tri is a 3. Okay. 3 hydrogen ion. Setiap ini Aina kena ingat contoh. Contoh monoprotic. Macam mana kita nak bezakan monoprotic, diprotic dengan triprotic? Senang je. Kamu tengok kepada bilangan hidrogen dia. Yang ini ada 1, mono. Ini ada berapa? H2SO4, 2. H3PO4, ada 3. Ada 1 mol hidrogen ion, ada 2 mol hidrogen ion, ada 3 mol hidrogen ion. Sebenarnya dia macam ini. Kalau kita buat persamaan ion, HCl, okay, anak panah, dia akan jadi hydrogen ion and chloride ion. So, how many hydrogen ion here? There are 1 hydrogen ion. Okay, meanwhile, for the sulfuric acid, they have a hydrogen ion and also the sulfate ion. Okay, so here you look, there are 2 hydrogen in a reactant. So, when there are 2 here, so we put also 2 here. 2 hydrogen ion. So, sebab itu kita panggil dia diprotic. Sebab dia menghasilkan 2 mol hydrogen ion.
Okey. Kemudian, triprotic acid. Okey, bila di-dissolve di dalam air, dia akan menghasilkan hydrogen ion dengan fosfor 3 minus. Okey. So, kalau kamu tengok sini ada 3, so kamu letakkan 3 kat sini. Maksudnya, asid phosphoric acid apabila ionized di dalam air, when ionized in a water, it will produce 3 mole of hydrogen ion and phosphate ion. Okey, dekat sini Aina faham tak? Faham kan? Kejap lagi cikgu akan soal satu soalan untuk Aina. Saya nak definasi. Okey, it's okay. Okey, so alkali. Okay, base in a is a substance that react with acid to produce salt and water only. Okay, so maksudnya base hanya bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Salt and water only. Metal oxide and metal hydroxide are base. For example, magnesium oxide and calcium hydroxide. Okay, because when they react with the acid to produce the salt and water. So, kenapa kita sebut dia sebagai base? Okay, sebab apabila magnesium oxide ni kamu tindak balaskan dengan sesuatu asid, apa-apa asid pun, dia akan menghasilkan salt and water. Okay, dia akan menghasilkan salt and water. Cikgu, macam mana kami nak tahu? So, dekat sini. Ini adalah positif. So, magnesium is a positive ion. When we combine with the sulfate ion here, so it will produce the salt is a magnesium sulfate. MgSO4. So, dekat sini kemahiran kamu dalam bab 3. Okay, bab 3 membuat apa? Membuat formula. Okay. Kalau dekat sini pun tak lepas, jangan haraplah yang akan depan pun kamu nak buat lepas juga. So, banyakkan latihan bab 3, insya-Allah kamu akan kekal di dalam itu. Okey, magnesium sulfate. So, tinggal siapa lagi? H2 dengan O. So, dekat sinilah H2O. So, kita akan masukkan salt and water. Okey, sama juga dengan kalsium hidroksida. Kalsium di sini dia akan combine dengan nitrat. Kalsium charge positif, nitrat charge negatif. Apabila positif combine dengan negatif, it will produce the salt. There are calcium nitrate. Okay, H and OH. There are water. Okay, so base react with the acid to produce the salt and water. Okay, we look here. What the difference between base and alkali? Okay, a base that is soluble in water is called alkali. Maksudnya dekat sini, alkali adalah base. Bukan semua base adalah alkali. Okey. Apa-apa base yang larut di dalam air, kita panggil alkali. Ini bermaksud macam kita buat matematik punya, set kan? Kat luar. Ini adalah kita panggil dia sebagai base. So, bila kat dalam, kita panggil dia alkali. Okay. So, apa yang kamu faham mengenai set ni? Maksudnya, semua alkali ialah base. Tapi bukan semua base adalah alkali. Faham tak, Aina? Faham. Okay, so maksudnya bukan semua base adalah alkali. Alkali hanya apabila base yang larut di dalam air, baru kita panggil dia sebagai alkali. Okay, contohnya. Okay, potasium hidroksida, okay, natrium hidroksida adalah alkali. Kenapa? Sebab dia larut di dalam air. Okay, apabila dia larut di dalam air, dia akan menghasilkan ion. Itu yang kita panggil, it will be ionized. Okay, for the example. Okay, natrium hidroksida. Okay, natrium hydroxide. Okay, bila kita dissolvekan di dalam air, it will produce natrium ion and hydroxide ion. It will be ionized. Bagaimana pula dia ada yang lain ni, cikgu? Macam mana pula kalau kita tanya dia dalam ni, alkali kan, dalam aqueous, okay, contohnya kan. Apakah ion-ion yang ada di dalam natrium hidroksida
natrium hydroxide aqueous. So, kalau soalan begitu punya bentuk, dia berbeza. Kalau dia kata, what the ion consists in natrium hydroxide. Okay, natrium tu apa? Sodium. Astaghfirullahalazim. Nampak tak? Itulah term-term cikgu. Minta maaf ya Aina ya. Tak apa. Okay, sodium lah Cikgu Ziana. Ya Allah. Sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide, that's mean it will consist sodium ion, hydroxide ion, hydrogen ion. Cikgu, mana datang hydrogen ion? Hydrogen ion datang daripada air. From the water. Okay, from the water. That is a aqueous. Okay, that is a aqueous. Okay. So, kalau apa berbeza cikgu dengan yang ini? Yang ini. Okay, when sodium hydroxide ionize in water to produce natrium ion and hydroxide ion. Yang ini pula cikgu buat tentang the ion consists in sodium hydroxide. The ion consists in sodium hydroxide. That are sodium ion and hydroxide ion and hydrogen ion. Okay. Clear tak tentang tu Aina? Yeah. Okay, thank you. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. So, apa pula yang definisikan sebagai alkali? So, chemical substance that ionize in water to produce hydroxide ion. So, tadi kita dah bagi tahu base tu soluble in water. They will call the alkali. Kita akan panggil dia sebagai alkali. Tetapi, bukan semua base adalah alkali. Itu kena ingat tu ya. So, contohnya seperti ini. Ammonia. Okay, ammonia, when react with the water, it will produce ammonium and hydroxide ion. Hydroxide ion. Saya nak tanya Aina, ammonium ion ni ikatan apa ya? Ada apa ikatan di antara mereka ini? Ammonium. Agak-agak boleh jawab. Ammonium. Dah belajar dah bab yang lepas. Dia umpama macam ni. Are you sure? Nitrogen here dia ada lebih ion. Ion pula. Ada lebih elektron. So, hydrogen ion dia tak ada elektron. So, dia pun datang dekat nitrogen ni. Saya tak ada elektron. Boleh tak kita share sama-sama? So, nanti hydrogen ion ni pun sama-sama datang. Nitrogen. Cuba Aina bagi tahu saya. Berapakah elektron valence untuk nitrogen? 5 kan? Betul? 5? 5 maksudnya dia begini. Okay. Tak apa Aina. Slow-slow. Kita kadang-kadang tu. Yang ni chapter baru ya Aina. Hari tu Cikgu Ziana tak ajar Aina yang ini kan? Okay. So, macam ni Aina. Ammonia, kamu nampak tak? Dia ada one pair of electron yang tak ada siapa-siapa pun share dengan dia. Hydrogen ion, dia dah mendermakan elektron dia. Bilangan dia 1 tapi dia dah derma. So, dia dah tak ada apa-apa elektron. Dah kosong dah. Elektron dia dah tak ada. So, bila dia nak combine dengan ammonia, so dia pun cakap dengan ammonia, boleh tak saya combine dengan ammonia sama-sama? Sebab saya tak ada elektron lah. Lepas tu ammonia kata, you are most welcome, more welcome. So, jomlah datang sama-sama dengan saya. So, hydrogen pun dia akan combine dengan dia. So, bila dia combine, ini bermaksud jadilah ammonium. Jadilah ammonium. Okay, so kalau Aina tak tengok balik buku teks, muka surat berapa Aina untuk ammonium? Dative bond, that is chapter 5.
Selepas covalent, compound. Okay, here. 120. 120. Okay. 120. 120. Kalau lihat dekat sini, nampak tak? So, hydroxonium ion yang Aina cakap tadi tu, dia adalah dative bond. Dia bukan hydrogen bond. Dia adalah dative bond. Sama juga dengan amonia yang ini. Amonia combine dengan hydrogen ion, dia bukanlah hydrogen bond. Dia adalah dative bond. Apa beza dative bond dengan hydrogen bond, Aina? Hydrogen bond, okay, kalau Aina tengok ya, hydrogen bond, okay, contoh dia macam ini. Dia sesama molekul. Dia kombinasi sesama molekul. Tetapi, kalau dative bond, dia di antara molekul dengan ion. Contohnya, molekul amonia dengan hydrogen ion. Beza tak, Aina? Beza tak? Beza. So, Aina kena careful. Sebab tu saya confuse tadi. Aina cakap dia hydrogen ion. Saya pun, yelah tu. Tapi salah. Okay, ingat ya Aina ya? Dia di antara what the difference between hydrogen bond dengan dative bond. So, hydrogen bond adalah ikatan di antara molekul yang mana attraction force between hydrogen atoms. Dia tak kata hydrogen ions. Dia kata hydrogen atoms that has bonded with an atom of high electronegativity. That is a bond. Apa itu bond? Fluorine, oxygen and nitrogen. Fluorine, oxygen and nitrogen. Ini antara molekul. Tetapi dative bond is between the molecule and the ion. Okay. Contoh hydroxonium yang tadi yang Aina cakap tadi. So hydroxonium adalah antara ion. Siapa ion? Hydrogen ion dengan molecule of water. Okay, water molecule. So water molecule here, they have two pair of the electron yang tak ada siapa-siapa. So hydrogen ion nanti dia akan share lah sama-sama dengan lone pair of elektron dekat sini. So, jadilah hydroxonium ion. Okey. Boleh ya? Hari ni Mami masak apa? Aina tahu masak bihun. Tengah hari makan apa? Tengah hari lah makan bihun. Tengah hari makan bihun? Woi, diet ke? Tak lah, Kak yang minta. Kakak yang minta. Yelah. Mesti ibu memang ikut saja apa anak memang tak. Betul? Macam saya kan. Anak saya tiba-tiba kata nak makan pizza. Pizza kan. Kita pun masaklah pizza yang simple-simple lah kan. Anak tiba-tiba nak kek coklat. Masaklah kek coklat. Macam Aina lah. Itulah ibu kan. Okey dah lah. Mengarut dia. Okey. So, use of the acid, base and alkali. So, ini kena ingat lah. Cikgu rasa tak perlu cikgu tekankan yang banyak sangat. Tapi cuma dekat sini kena baca lah. Dalam agriculture, dalam industri, dalam perubatan, dalam food industry, semua ini kena ingat. Okay, so dalam buku teks dia tak berapa nak banyak. So yang ini Aina boleh tengok kepada buku rujukan. Okay, so cikgu nak tekankan mengenai yang kedua ini. The role of water to show acidity and alkalinity. Okay, dia kata dekat mak dia, mak kenapa saya basuh tangan? Saya basuh tangan dengan sabun tanpa air, dia tak ada keluar buih apa-apa, mak. So, dia kata, dan kenapa dia kata tak licin? So, cuba kamu letakkan air. So, dia akan rasa licin. So, maksudnya masa dia letakkan air, sabun tersebut dia akan menunjukkan sifat alkalinya. Okey. Kemudian kita akan buat eksperimen ini Aina. So Aina kita tak buat eksperimen dah tahun ni. Ya Allah sedihnya kita ya. Sama juga macam ini. Biarkan saja ketalimas tu dengan sodium hydroxide. Dengan sodium hydroxide kita masukkan dalam air. Mana satu yang akan menukarkan ketalimas? Confirm lah apabila diletakkan di dalam
air. Okey. So, kita pergi kepada soalan. Saya pergi kepada yang ini pun saya dah terang tadi. Okey. Tapi kita tengok dulu dia punya point ya dekat sini. Okey, alkali. Okey, alkali dia kata akan menunjukkan sifat. It will show the alkaline properties when dissolved in a water. Because why? Because there are presence of the hydroxide ion. Okay. But without the water, the hydroxide ion and the sodium hydroxide pellet cannot move freely, are still tied in a lattice structure. Sebab itu kalau dalam keadaan yang biasa, dia dalam keadaan bukan dalam keadaan move freely. Bukan dalam keadaan yang bergerak secara bebas. Okay. So, the red litmus paper cannot change the color. Okay, when a pellet of sodium hydroxide is dissolved in the water hydroxide ion, are produced and able to move freely in water. Okay, so tak payahlah cikgu nak bebel banyak-banyak. Okay, kita nak tengok kepada latihan sebenarnya. So latihan. Aina masih lagi simpan tak buku latihan cikgu yang cikgu bagi yang begini? Dia bentuk dia macam ini mula-mula. Ada tak Aina cikgu ada bagi hari tu? Ingat tak kita pernah buat? Rasanya ada. Ni hari tu. Ada kan? Rasanya ada kan? Sebenarnya kalau buat soalan yang dekat dalam ni pun Aina dah cukup dah sebenarnya. Kalau Aina dah buat dalam ni, insyaAllah tak ada masalah untuk Aina untuk buat yang lain. Okey, tapi tak apa. Kita sebenarnya, alamak. Dia dah drawing sana. Okey, untuk pH value ni, kena ingat. pH sama dengan negative log in bracket hydrogen ion. In bracket hydrogen ion, that means there are concentration of hydrogen ion. Okay, concentration of hydrogen ion. Okey, kita tengok contoh yang ini. Contoh yang ini pun saya rasa cikgu Aina pun dah terang. So, tak perlulah saya nak terang banyak-banyak. So, apa-apa pun kena hafal rumus. Nak dapatkan pH mesti negative log hydrogen ion. Okey. So, bila nak kira yang ini, pastikan kamu masukkan nilai hydrogen ion dan pastikan ada negatif. Pelajar suka tertinggal negatif. Kadang-kadang, contohnya macam soalan ni. Okay, soalan ni, the number, the concentration dia adalah 0.5 molar. So, 0.5 molar, dia dapat negatif. Tapi bila dia buat sini negatif, dekat sini dia akan jadi negatif. So, pelajar dia akan tulis negatif. Tak boleh lah. Negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Dan apabila nilai pH, pastikan dia hanya paling kurang pun 2 decimal places. Okay, contohnya macam ini, kamu dapat panjang. So, kamu hanya ambil 0.3 only. Okay, also for this. Okay, so sama juga dengan ini. Bila dia bagi nilai pH, dia tak bagi nilai concentration. So, nak carikan dia adalah anti-log. So, anti-log untuk negatif apa ni, log bawa ke sini. Okey, so maksudnya log anti-log untuk negatif 2.0 kamu akan dapat 0.01. So itu dah diajar oleh cikgu kamu. Okey, sama juga yang ini. POH sama dengan negatif log OH. Tapi kalau daripada sini nak kirakan pH untuk alkali, kamu kena masukkan formula yang dalam ni, yang mana pH tambah POH sama dengan 14. Sebab nilai pH paling besar dia adalah 14. So, nak dapatkan nilai pH macam mana? Dapatkan dulu nilai POH, baru kamu akan dapat nilai pH. Okay. So, soalan. Okay, contoh soalan dekat sini. Okay, contoh dekat sini. Kalau saya laju bagi tahu ya Aina. Okay, calculate the POH value for sodium hydroxide with the 0.1 molar hydroxide ion. Okay, bila kamu lihat sahaja macam ini, dia dah bagi nilai untuk
concentration of the hydroxide ion. So you just put in your rumus, okay, dalam formula kamu masukkan saja. So kamu akan dapat ini adalah nilai pOH. So baru dapat pOH. So nak dapatkan nilai pH, maksudnya 14 tolak dengan 1. So kamu akan dapat 13. So nilai pH untuk NaOH adalah 13. Betul lah, yang mana nilai pH mesti lebih daripada 7. Okey, nilai pH adalah mesti lebih daripada 7. Sama juga soalan ni, dia tukar gitu sahaja. Okey, sama juga soalan ini. Soalan ni mesti cikgu kamu dah tunjuk dekat dalam kelas. So, saya laju sahaja bahagian sini. Okey, yang ini pun tak ada masalah sebab yang ini eksperimen sahaja. Yang ini. Ini yang penting, Aina. Okey, dekat sini, kamu kena fokus untuk term dekat sini. Okey? When concentration of the hydrogen ion is high, pH value will lower. Ataupun pH value will decrease. But meanwhile, when concentration of the hydroxide ion is high, so pH value will be high also. Okay, dia akan meningkat juga. Dia akan tinggi juga. So, term yang ini kamu kena ingat. Soalan ini selalu keluar dekat dalam essay question. Okay, soalan begini dia akan selalu sangat keluar. Kamu apa-apa pun untuk nilai pH kena kaitkan tentang concentration of hydrogen ion. Kalaulah tiba-tiba Aina tertinggal perkataan concentration, just only you say about the hydrogen ion, the hydrogen ion in a aqueous solution are higher, then pH value will decrease. Contohlah kan, Aina tak cakap tentang concentration. Salah. So, kena cakap tentang perkataan concentration. Okay. So, dekat sini, kena ingat perkataan concentration. Okay. Test yourself 6.2. Aina dah buat dah dengan cikgu? Belum. Okay. Jom kita buat. Okay, test yourself 6.2. Write the formula. Okay, formula ni tak payahlah. Sama je tadi yang kamu buat tadi. pH sama dengan negative log H plus. Ini formula lah. Okay, number 2. Calculate the pH value of hydrochloric acid. Okay, cuba Aina buat. Dan bagi tahu saya jawapan. Kita semak jawapan sama-sama. Okay, so untuk soalan yang ini saya ulang lagi sekali. Nombor 2 ni dia tak ada masalah. Nombor 2 ni kamu hanya masukkan sahaja sebab kamu akan dapat hydrogen ion dia adalah 1 mol. So, masukkan sahaja nilai negatif pH sama dengan negatif log 0.001. So, kamu akan dapat pH 3. Tapi untuk soalan ni dia trick kamu kat sini. Kalau saya pun saya akan salah. Kalau saya jawab pun saya akan salah. Okay. So, dekat sini, kamu kena lihat. Okay, berapa banyak mol hydroxide ion yang dia akan produce. So, dekat sini, dia kata hydroxide ion yang akan terhasil adalah 2 mol. 2 mol, 2 mol of the hydroxide ion. So, that's mean, ini nilai untuk 1 mol, 0.05. So, 0.05 times with the 2, you got the 0.1. So, you put in the formula pOH equal to negative log 0.1. So, you got pOH is 1. So, pH is 13. So, maksudnya 14 tolak 1, kamu akan dapat 13. Okay. The strength of the acid alkali. Okay, so kita ada, macam kita lah kan. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ada manusia, ada haiwan yang kuat, ada haiwan yang lemah. Samalah juga dengan asid dengan alkali. Tetapi, adakah kamu tahu, okay, contohnya dia cakap macam ini kan. Can you tell the similarities or the difference between those acid? Okay, kat sini dia ada ethanoic acid, CH3, COH dengan HCl. So, dia katalah both of them are monoprotic acid. Okay, maksudnya dia hanya menghasilkan 1 mole of the hydrogen ion. Tapi, memanglah dia adalah monoprotic acid.
Tapi adakah kamu tahu bahawa HCl is a strong acid and ethanoic acid is a weak acid? Cikgu, macam mana kami nak tahu, cikgu? Selalunya asid yang kuat mestilah kebanyakan dia lah. H dia mesti kat depan. Tak adalah. Okay, so kita tengoklah. Okay, apakah properties dia. Okay, term yang ini kena ingat. So, this is the definition also. So, a strong acid is an acid that ionize completely. Kalau tak ada perkataan ionize completely ni salah. Ini adalah perkataan yang wajib. Okay. In water to produce. Yang ini pun wajib. High concentration of hydrogen ion. A strong acid ionize in water completely. Ionize in water to produce high concentration of hydrogen ion. So, that's mean acid hydrochloric is a strong acid. Okay. Sebab semua molekul dekat dalamnya, dia boleh larut di dalam air dan boleh ionize completely. Cikgu, apa maksud ionize completely? Okay, maksud ionize completely macam ini. Okay, apabila satu acid kamu masukkan dengan dalam air, semua molekul dia macam inilah. Lukiskan sikit. Okay, dia macam ini. HCl. Okay, this is one molecule. HCl in one molecule. HCl. So, bila dia HCl ini molekul-molekul dalam HCl lah. Bila kita dissolve di dalam air, okay, HCl will be produced, it will be ionized. Okay, bila dia ionized, dia akan dapat hydrogen ion, chloride ion, hydrogen ion, chloride ion, hydrogen ion, and chloride ion. Fully ionized. Apa maksud fully ionized? Fully ionized tu maksudnya semua dia akan pecah. Takkan ada molekul yang tinggal. Itulah namanya fully ionized ataupun completely ionized. Ionized completely. Okay. So, itu yang dimaksudkan dengan strong acid. Bila melibatkan acid, kamu kena cakap apa yang terhasil bila ionized. Dia akan menghasilkan hydrogen ion. Dalam kadar yang mana? High concentration of hydrogen ion. High concentration of hydrogen ion. Okay, manakala untuk weak, dia terbalik daripada strong acid. Yang mana weak acid is an acid that ionize partially. Apa maksud ionize partially? Okay, ionize partially tu maksudnya kalau kamu lihat gambar rajah kamu ini, tidak semua. Kalau kamu nampak pun dia punya arrow pun dia akan jadi two-way arrow. Dua arrow yang dua hala. Kita panggil dia dua hala lah. Okay. Apabila ethanoic acid ionized in a water, it will produce hydrogen ion and ethanoate. Ethanoate ion. So, dekat sini, it not ionized completely. So, maksud ni dekat sini, CH3COOH, ni satu molekul. CH3COOH, satu molekul. So, yang ini bila dia ionize dalam air, yang ini dia akan pecah. Dia akan pecah, ionize. Tapi yang ini dia tetap akan jadi ethanoic acid. Dia akan dalam keadaan molekul. Bukan semua dia akan berada di dalam keadaan molekul. Tapi dia menghasilkan hydrogen ion. Bezanya dengan strong adalah kepekatan. Okay, kepekatan that mean low concentration of hydrogen ion. Okay, low concentration of hydrogen ion. Okay, so itu yang kita panggil weak acid. Okay, so oleh sebab Aina dah belajar mengenai bab ini, cikgu nak tanya satu. Aina, can you give me the definition of the strong alkali? Jangan tengok buku. Strong Strong. chemical substance that ionizes completely in water to produce high concentration of hydroxide ion. Ya, masih baik betul. Okay, weak alkali?
chemical substance that ionizes partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. Okey dah tu, Aina. Boleh dah definasi. Boleh? Good. Okay, so sebab tu saya kata Aina dah belajar. So, saya akan lajulah bendanya. So, dia terbalik. Okay, so samalah. Kena tengok. Okay, alkali ke asid? Alkali mesti dia hydroxide ion. Asid mesti hydrogen ion. Beza dia, pilih tengok pula. Strong ke weak? Kalau strong, completely ionized. High concentration. Apa? Itu sahaja beza antara dua benda ni. So, tak ada masalah pun. Okey, jom kita lihat test Cikgu, Ya, sayang. macam mana nak tahu dia strong ke dia weak? Macam mana nak Ataupun tahu? itu memang kena hafal. Oh, macam mana nak tahu? Kamu, dia kalau okey, contohnya macam ini. Kalau strong alkali, strong acid. Okay, strong acid lah kita tengok ya. Okay, selalunya kebanyakan strong acid dia punya H tu adalah di depan. HCl, HNO3, H2SO4. Ini kuat. Tapi beza dengan alkali lemah adalah dia punya H ini adalah di hujung. Samalah juga dengan alkali. Okay, kalau alkali yang kuat, NaOH, KOH, ini kuat. OH ni mesti ada. Tapi yang lemah, contohnya kita panggil amonia. Amonia ni lemah sebab dia tak ada unsur OH. Itulah yang saya boleh bagi tip lah. Tapi Aina, kalau kamu banyakkan buat latihan, kamu akan dapat. Bendanya, kalau SPM ni, dia tak akan bagi benda yang susah-susah. Benda apa yang ditanya dekat dalam buku teks, itulah yang akan, apa molekul, atau apa bahan yang digunakan di dalam buku teks, itulah yang akan ditanya di dalam SPM. Dia tak akan lebih jauh pun. Dia akan pergi ke situ je. Boleh Aina? Okey, boleh. Okey, cuba Aina jawab. Aina dapat buat meaning tadi. Saya nak tanya Aina soalan nombor 2. Test yourself. Why does ammonia solution that has the same concentration as potassium hydroxide have a lower pH value? Kenapa dia kata ammonia ni dia punya dia sama je. Tapi kenapa NH3 pH value dia berbeza dengan KOH? Boleh Aina jawab tak? Apa beza ammonia dengan potassium hydroxide? Ammonia dia tak ada OH. Tak nak. Salah. Tak nak jawab macam itu? No. Which one is a strong alkali? Which one is a weak alkali? KOH is strong alkali and H is weak alkali. Weak alkali. Okay, baru dapat 1 markah. Lagi 1 markah. Dia ada 3 markah dalam ni. Saya nak pastikan Aina dapat 3 markah untuk explanation. Okay, macam mana nak dapat 3 marks here? Okay, yang tadi baru Aina dapat 1. Satu lagi? KOH ionizes completely in water to produce higher concentration of hydroxide ions, while NH3 ionizes partially in water to produce low concentration of hydroxide ions. Okay, how about the pH? Kamu tak kaitkan lagi tentang pH. Apa kamu nak kaitkan tentang pH? Higher concentration of hydroxide ions have higher pH value. Ya. Lower concentration of hydroxide ions has lower pH value. Betul lah tu Aina. Kalau, cikgu nak bagi tip. Okay, kalau dia tanya mengenai
kaitan di antara concentration dengan pH. Yang pertama, kamu cakap yang macam kamu cakap tadilah. Kamu kena bezakan. Okay, cikgu tulis saya. Bagi kamu nampak sikit. Mana blank dokumen? Okay, bila dapat soalan untuk membezakan. Okay, pembezaan. Kiranya comparison lah. Okay, comparison di antara ammonia. Okay, sekarang ni soalan dia bagi comparison tentang dari ammonia and KOH. Okay. What is the difference between this? So you know that, cikgu cakap tadi KOH. Janganlah kamu kata OH ni kat belakang. Sebab tu dia asid alkali kuat. Yang ini tak ada OH. Sebab tu dia alkali lemah. Tak boleh macam itu. So Aina apa-apa pun Aina kena cakap. Yang pertama, point yang pertama adalah mengenai kamu kena yakin pada diri kamu bahawa KOH is a strong alkali. KOH is a strong alkali. Meanwhile, ammonia is a weak alkali. Ini baru satu point. Okay, point yang kedua, kamu cakap the concentration of hydroxide ion in KOH is higher than concentration of hydroxide ion in ammonia. Then, when concentration of hydroxide ion higher, pH value will higher. But when concentration of hydroxide ion lower, pH value will lower. Okay, boleh ya Aina ya? Salin. Okay, dah siap kita cikgu ya. Okay, thank you Aina. Okay, faham ya Aina ya? Okay. So, setiap point ini pastikan ada. Soalan esei selalu keluar yang ini. Tahun lepas pun ada satu keluar. Okay, so hati-hati. Kadang-kadang soalan LPM ni dia suka tukar-tukar. Suka hati dia lah dia nak tanya apa. Okay, so kita pergi kepada the next. Okay, tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni dia kata the pH value of 0.1 mole nitric acid is different from the pH value 0.1 mole of oxalic acid. Oxalic acid. Macam mana ni? Oxalic acid ni macam mana pula? Agak-agak mana satu? Asid kuat, mana satu? Macam tadi cikgu cakap, cikgu kata, kalau etanol itu H kat belakang tu itulah. Tak boleh. Kamu kena tahu. Kena strong dalam tu. Kamu kena kenal pasti. Dalam erti kata lain, kena kenal pasti. Dia bukan, pattern dia bukan sama je. Macam H kat belakang ke tak? Bukan. So, kamu kena lihat. Okay, contohnya, boleh tak Aina bagi tahu saya? Antara HNO3 dengan oxalic acid ni, mana satu strong, mana satu weak? Nitric acid ataupun oxalic acid? Acid. Nitric acid strong atau weak acid? Strong. Strong acid. Oxalic?
benda yang pelik-pelik sikit. Dia adalah weak acid. Nampak tak susah kan? Tapi kalau macam benda yang pelik-pelik tu, dia kena ingat. Cikgu tak boleh kata hujung ke belakang ke depan ada OH ke tak. Kamu kena ingat. Selalu buat latihan, insya-Allah kamu tidak akan lepas. Kamu tidak akan salah. Okay, so boleh tak Aina terangkan dengan cikgu berdasarkan poin yang cikgu bagi yang dekat atas poin nombor 2 tu untuk soalan nombor 3 ni. So dia kata explain. Boleh tak Aina explain dengan cikgu macam mana kamu nak jawab soalan ni? Dia lebih kurang je sama macam atas tadi. Cuba try. HNO3 Ya. is strong acid, Ya. while H2C2O4 is weak acid. Concentration of H plus ion in Kamu tak nak cakap tentang ionize completely? What the difference between the weak acid and weak alkali? HNO3 ionizes completely in water to produce higher concentration of H plus ion, while H2C2O4 ionizes partially in water to produce lower concentration of H plus ion. Then for the pH? When concentration of H plus ion is higher, pH value is lower. Pandai. But if concentration of H plus ion is lower, pH value is higher. So the conclusion is? So pH value of HNO3 is lower than pH value H2C2O4. Pandai, marvelous. Complete. Lengkap. So begitulah cara macam mana nak jawab. Okey, boleh Aina? Aina nak tulis dulu? Okey, Aina tulis dulu. Nanti Aina lupa. Aina tulis dulu. Untuk uji kendiri 6.3. Okey. So, sikit je lagi ni. Habis. Jap je. Okey, untuk properties. Okay, properties ini yang kita akan belajar. Tada! Okey, Aina dah belajar dah ni. Yang ini cikgu hanya bagi test je. Boleh Aina? Sebelum tu, kita tengok dulu apa yang ada. Yang tadi dia bebel panjang-panjang tadi tu. Semuanya tentang eksperimen. Okay. So, cikgu nak terangkan. Aina dah belajar dah. So, Aina tak ada masalah pun tentang ini bagi saya. Okay. Yang perlu diingat adalah for the acid and the for alkali, they have their own properties. Okay. For the example, okay, acid react with the base, it will produce salt and water. Okay. Nitric acid is an acid. Copper to oxide, that is a base. Okay, when they react, it will produce, okay, you look here. Okay. Copper will combine with the nitrate ion. Okay, so they will form copper nitrate. Okay, copper nitrate. And also for the HNO, that is a water. So di sini kemahiran kamu untuk membuat equation and balancing. Okay, untuk mereka cipta sesuatu equation itu amat sukar kalau kamu tak hafal bab 3 yang lepas. Bab 3 yang lepas itu kena ingat apa? Cikgu kata kena ingat ion. Contoh, kamu tak tahu charge copper ni berapa. Kamu kena buat ini, nanti kadang-kadang ada pelajar 2-nya hilang, 3-nya hilang. Ada pelajar macam itu. Okay. Sebab itu cikgu kata, apa-apa pun banyakkan latihan. InsyaAllah kamu akan selalu buat, selalu lekat dekat kepala kamu. Okay. So, copper, charge dia ada 2. Nitrate, charge dia ada 1. So, sini 2, ini 1. So, dia akan dapat cuprum nitrate. So, ini tak payahlah saya cerita. Aina dah tahu dah. Okay. Acid tindak balas dengan base, dia akan dapat salt and water. But, for the acid and reactive metal,
Apa contoh cikgu reaktif metal? Okay, contoh reaktif metal dalam makmal kita ada sodium, kalium. Ini reaktif. Tapi tak kita gunakan. Ini terlalu dangerous ni. Dua benda ni dangerous. Selalu kita gunakan, ini kita tak gunalah. Zinc ke, magnesium ke, kalsium ke. Ini selalu kita guna. Okay. This is the reactive metal. Okay. So, asid, kalsium pun jarang. Sebab kalsium ni pun tak adalah reaktif sangat. Okay. Kalau cikgu, macam mana saya nak tahu cikgu ya list untuk reaktif metal? Macam ni. Kalau nak cari makan, Ali Zainal Fera suka pergi curi anggur Australia. So, kiranya yang unsur logam yang di atas ini is more reactive. Okay. Yang atas ni, dia sangat reaktif. Okay, yang sangat reaktif. Seperti tu cikgu cakap. Dia sampai aluminium yang ni je. Yang ini je. Kalsium kan jarang juga diguna. Magnesium, aluminium, zinc. Yang ini selalulah dia guna dekat dalam makmal. Kalium, potasium, sodium, jarang kita guna. Sebab kalau potasium pun letak sikit pun dia boom. Okay. Pernah masa hari tu sempat tak buat eksperimen bab 4 Aina dekat sekolah? Masa dekat sekolah hari tu ada buat satu je eksperimen yang tadi serbuk putih tu. Serbuk putih empirical formula? Tak. Empirical formula untuk magnesium. Tak silap cikgu, kalau macam kumpulan yang bab 4, sempat tak buat eksperimen bab 4? Tak. Tak sempat? Tak. Oh, patutlah. Okay. Kalau yang eksperimen bab 4 ni, yang tentang apa namanya, logam alkali, alkali metal, potasium, sodium, itu seronok tu Aina. Kalau buat eksperimen tu, cikgu koma potong kecil je kan, dia akan bergerak. Laju dekat dalam air. Tapi kalau potasium ni Aina, dia bergerak, dia akan keluarkan cahaya. Dia akan meletup. Sebab itu ada pelajar saya masa kat center ni, pelajar saya tu, dia macam ini, bijak sangat. Dia potong-potong Aina kan, dia campak. Kawan dia tengok, dekat lah, habis kena mata. Nasib baik tak kena masuk ward. Habis saya. Okay. So, kita pergi kepada yang ini. Okay. So, reaktif metal yang inilah. So, jangan pergi yang atas sangat. Magnesium, aluminium, zinc tu moderate lah. Bolehlah kita guna sebagai reaktif metal. So, kalau dengan reaktif metal, kamu nampak kan sini ni apa? Ini logam. Bila logam, dia adalah charge positif. So, dia akan combine dengan charge negatif dekat sini, iaitu sulfide. So, maksudnya sulfate. Okay. Zinc sulfate. Dia akan dapat zinc sulfate. Okay. So, baki dia adalah H2. Hydrogen gas lah yang akan ter-evolve, yang akan terhasil. Berbeza pula asid dengan metal karbonat. Okay, asid dengan metal karbonat ni, kamu akan dapat nama pun karbonat. Okay, bila karbonat, dia ada CO3. Daripada CO3 ni, dia tak akan hasilkan hidrogen. Dia tidak akan hasilkan oksigen, tetapi gas karbon dioksida. Okay, gas karbon dioksida. Dan jangan dilupakan H dan satu O dari sini, dia akan jadi air. Calcium, positively charged, will combine with the negatively charged here. So, calcium chloride. Calcium chloride. Okay, calcium chloride. Okay. So, dekat sini, kena ingat satu je. Acid tambah dengan base, dia akan dapat salt and water. Acid dengan metal, gas salt dengan gas hydrogen. Acid and metal carbonate,
Salt mesti ada, water mesti ada, carbonate. Apa-apa carbonate mesti gas carbon dioksida. Yang dia bebel dekat atas ni, yang banyak-banyak ni, semua test untuk eksperimen ini. Okay, contoh. Okay, contoh ya, cikgu bagi contoh tau. Okay, dia kata, when the acid, okay, sulfuric acid react with the zinc. Okay, eksperimen tu, sulfuric acid zinc. So, lepas tu soalan ni ke bawah dia kata, how to test the gas evolve. Bagaimana kamu nak test gas yang terhasil? So, hydrogen gas macam mana kamu nak test, Aina? Ada tak belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3, masa sains dulu? Ada kan? Ada Macam mana? yang sama ada dia bunyi pop sound ataupun dia menyala keluar api. Kalau hydrogen dia keluar apa? Dia pop sound. Pop sound. So, when we put the light wooden splinter into the mouth of the test tube, and the pop sound will produce. Kena cakap. Kena cakap, Aina. Kena cakap. Okay, kayu uji bernyala kamu akan diletakkan di mulut tabung uji. Kena cakap tau. Mouth of the test tube. Okay, di mulut tabung uji. Kemudian, itu adalah prosedur. So, what your observation? So, apakah pemerhatian kamu? So, pemerhatian kamu, a pop sound will produce. So, Aina boleh bagi tahu saya macam mana nak test carbon dioxide? Pakai lime water. Lime water, betul. Lime water akan jadi Alamak. chalky. Dia akan jadi keruh. Betul? Nanti sebenarnya Aina, itulah yang akan kamu belajar semasa bab garam nanti. So nanti cikgu kamu akan ajar lah. Okay, dalam bab garam nanti, itulah yang akan kamu belajar. Macam mana prosedur dia? Kamu kena flow the gas through the... Macam ni ya. Saya lukiskan ya. Okay, ini kamu punya tu. Okay, ini. Cikgu label sikit. Nanti dalam bab garam nanti, ni semua dalam kepala otak kamu je. So, ini acid. So, sekarang ni saya nak guna HCl. So, ini adalah garam saya, metal karbonat saya, calcium karbonat. So, dekat sini, dia kena ada satu delivery tube. Sini kena stopper. Lukisan ni pun kena diambil kira. Dalam SPM, stopper kena keluarkan. Okay, kemudian dia akan alirkan, flow the gas into the test tube containing the lime water. So, here your lime water. Kena cakap. Alirkan. Flow the gas produced from the test tube to the lime water to the test tube which consist of the lime water. Okay, itu adalah prosedur. So, apa observation kamu? The lime water will become chalky. Just that. Macam yang tadi tu, yang cikgu ajar yang tadi, yang ini. Letakkan, okay, lukiskan, cikgu lukiskan satu. Okay. Letakkan kayu uji bernyala di atas kayu, di dalam ke? Dalam lah. Dekat mulut tabung uji, mouth of the test tube. Okay, test tube. And then, dia akan dapat apa kat sini? Okay. So, sini adalah tindak balas antara zinc dengan H2SO4. Yang kamu lukis yang larutan asid ni pun, kamu kena dash-dashkan dia. Kalau kamu letakkan kosong saja salah. Itu adalah untuk gambar rajah lah yang bermakna. Okey. So, bila kamu dah tu, kamu kena label. Okey, yang ini apa kena label ya? Okey, yang ini adalah light wooden splinter. So, the light wooden splinter put in the mouth of the test tube. So, a pop sound will produce. Ini. Itu yang dia bebel yang ke atas banyak-banyak ni. Yang ini. So, ini. So, ini untuk alkali.
Ini untuk alkali yang ini. Nampak? Sama ke lukisan cikgu? Tak sama So ini kena lukis. Okay, yang ini pula. Oh, burning wooden splinter. Samalah, light wooden splinter, burning wooden splinter is same. Okey, dah siap. Okey, kemudian itu baru properties untuk acid. So, untuk properties of alkali pula. Okey, alkali yang ini sama macam yang atas tadi. Alkali tidak balas dengan acid, kamu akan dapat salt and water. Okay. Kemudian alkali tindak balaskan dengan ammonium salt. So ammonium salt dekat sini, ammonium ini dia akan hasilkan ammonia sahaja. Okay, potassium it will combine with the chloride here. So it will produce potassium chloride. Okay, yang ini H2O. Mana datang H lagi satu? Yang ini kan NH4 kan? Satu H akan combine dengan OH kat sini. Dia akan jadi H2O. So, ammonia. Okay, ini ammonium. Apa beza ammonia dengan ammonium? Ammonium dia ada charge. Ammonia dia tak ada charge. NH3. Ini yang kita belajar tadi. Dative bond. Okay. So, yang ketiga, alkali tindak balas dengan logam metal ion. Okay, metal ion. Apa-apa metal ion lah. So, dia akan dapat insoluble metal hydroxide dengan cation from the alkali. Okay. Dekat sini, magnesium yang ini, dia akan combine dengan hydroxide yang ini. So, sodium will be combined with another anion here. Tapi dekat sini dia tak ada apa-apa. So, part tu dia jadi sodium ion. Okay. So, cikgu nak test Aina. Okay, untuk test yourself 6.4. Okay, test yourself 6.4. Okay, soalan nombor 1, A, B, C. Okay, nombor 2, A, B, C. Okay, sekarang ni kerja Aina adalah untuk buatkan saya satu A, B, C. Saya bagi masa 2 minit cukup? 3 minit? 4 minit? Okay, dah siap bagi tahu. Okay, so buat nombor 1 dulu Aina. Saya nak tengok Aina buat. Betul ke tidak? Bagus Aina. So soalan nombor 1 dia betul. Soalan nombor 2 dia ada confuse sikit. Soalan nombor C pun dia dah betul. Okey, tahniah Aina. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Write question in words to summarize reaction of alkali and the following. Berapa banyak kau punya solute tu, zat terlarut tersebut in your solvent. Okay, makin pekatlah dia. Makin banyak, makin pekatlah dia. Macam kau buat air untuk mak kamu kan? Apa Aina manis ni? So maksudnya zat terlarut tu mak, banyak mak, concentration tu higher. So you explain with your mom. Okay, so that's the concentration. Okay, so nanti untuk esok punya kelas, esok ke ada ke Aina? Esok. Esok? Okay, malam Okay, so pukul 8? 8, okey. Ke 8.30? Cikgu sesuai main. Okey. Nanti cikgu mesej ya. Pukul 8 ke 8.30 ke? Rasanya pukul 8 lah kot. 8 insyaAllah. Okey, so Aina siapkan kerja yang cikgu bagi tadi. Sebab esok nanti cikgu nak explain tentang tu. Boleh Aina? Boleh. Okey, so see you again. Bye-bye. Okay, bye. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi. Salam. Kenapa?